Okey, dan kita terus kongsikan korpus nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan syukuran kepada Allah SWT. Pagi ini kita dapat bersama lagi untuk sesi selama tengah jam. Sekali lagi untuk berkongsikan melihat kumpulan-kumpulan kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif mim nun yang dibentukkan dalam kumpulan isim fa'il wazan keempat, ya. Isim fa'il wazan keempat. Saya terus kongsikan skrin. Okey, itu ya. So untuk imbasan kembali, semua kalimah-kalimah yang dibentuk daripada alif mim nun disenaraikan sebanyak 879 kali, ya, di dalam Al-Quran. Dan korpus ni membahagi-bahagikan 879 tu dalam berapa? 17 kumpulan. Ini dia kumpulan-kumpulan dia lah. Ya. Kita mungkin tidak dapat melihat ke semua, tapi kita ambil yang penting-penting saja, ya. Iaitu hari ini kita menghabiskan yang 202 ni, walaupun kita tak melihat ke semua 202, tapi sebab kebanyakannya adalah berulang, ya. Berulang, iaitu active participle form 4 ni, maknanya isim fa'il wazan keempat. Apa dia isim fa'il? Fa'ilun. Ialah fa'ilun ialah seseorang yang melakukan seperbuatan itu secara aktif. Dia sendiri yang melakukan. Kalau dia tu mukminun, bermakna dialah yang beriman. Itu maksudnya active participle. Okey, tetapi yang 202 ni kumpulan lelaki, ya. Kumpulan lelaki. Kumpulan perempuannya dalam 2 kumpulan ni, ya, walaupun diasingkan, tetapi sebenarnya dia adalah satu kumpulan sebenarnya. Dua-dua ni adalah untuk muannas, yang ni untuk muzakkar, yang ni untuk muannas. Kesemua ni adalah isim fa'il wazan keempat, ya. Jadi hari ini kita cuba melihat beberapa contoh lagi mukminun, ya, sebab kita dah banyak berulang, ya, dah banyak berulang, cuma dia ubah-ubah sikit sebab konteks berbeza, itu saja. Ya, so bermakna minggu depan kita akan mulakan melihat yang ini, ya, mukminat, ya. Lepas tu kita tengok mukminatun di sini. Kalau di dalam sini ada mukminatun juga, jadi kita mungkin kita akan sentuh mukminatun ni lebih ringkas, ya. Mukminatun ni dia punya singular, dia punya plural dia, jamak dia mukminat. Tu, ya, ta marbutah tu ditukarkan kepada alif dan ta maftuhah, kita panggil. Ya, itulah cara mengenal kalimah yang muannas, ya. Muannas dia ada ta marbutah kalau singular, mukminatun. Kalau plural, ta marbutah tu tukarkan kepada, dia ada alif kecil dan ta, mukminatun. Itu dia punya jamak, ya, dan jamak ni adalah jamak salim, ya. Okey. So kita hari ini cuba habiskan, bukan habis, ya, kita akan mengakhiri perkongsian mukminun ni dalam berbagai-bagai bentuk yang kita sudah lihat di dalam muka pertama, iaitu lebih kurang berapa? Ada 50 kes. Ya, ada 50 contoh. Semua sekali lah 200 lebih. Ya, maknanya 5 muka tu, ya.
Tapi kita tak perlu pergi semua sebab dia berulang, dah berulang kali ya. Banyak ulang. So saya akan pergi balik ke yang 202 ni. Macam mana kita nak pergi? Kita pergi bahagian dia lah. Active participle, wazan keempat dia di bawah sini ya. Cari mana dia. Kita daripada ejaan ni kita dah tahu dah. Mukminina, mukminuna, inilah dia kumpulan dia ya. Daripada mukminun tu dia membentuk ya berbagai-bagai kalimah daripada mukminun. Ini rumi dia, tapi yang jawi dia yang inilah. Ini dalam yang ayat ni ya. So saya besarkan sikit ya supaya tuan nampak ya. Bermula sekali dengan ayat pertama dalam contoh ni ialah mini ni bimu'minina ya. So tuan-tuan tengok semua tu dalam bentuk mu'minina, kadang-kadang mu'minuna ya. Mu'minuna adalah marfu', mu'minina bergantung kepada konteks ya. Kalau dia in kuntum, ini adalah mansub. Kalau lil mu'minina adalah majrur ya. Dan ijaan majrur ya, majrur dengan mansub sama ya, sama, nampak tu. Mu'minina, mu'minina, ijaan untuk mansub dengan majrur sama ya. Yang beza hanya marfu' saja, tu je. Marfu' nun baris depan, mansub nun baris bawah, majrur pun nun baris bawah ya. Untuk yang jamak diikuti dengan ya nun, nun baris bawah kena ikut ya nun, nun baris bawah kena ikut ya nun ya. So sekarang ni kita sudah sampai ke ini muka surat pertama ya, muka surat pertama. So tidak ada beza ya. Ni mukminun kita dah buat, inilah singular. Ya, mukminun tu wa huwa dan dia singular jadi mukminun lah. Ya, wa huwa mukminun. Nah, jadi dalam konteks ni wa huwa mukminun apa dia? Dah khabar kepada huwa lah. Dan dia tu siapa? Dia tu mukminun. Jadi huwa tu adalah khabar kepada mukminun adalah khabar kepada huwa. Wa yubasyirul mu'minina, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi bila menyampaikan berita gembira mesti ada objek dia. Jadi al-mu'minina ni adalah menjadi objek kepada yubasyiru ni. Yubasyiru ni ialah fi'il. Yang ni tengok ya, sama ada dia yubasyiru ni fi'il apalah ya, fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Shim yang bertasydid menunjukkan dia wazan kedua ya. Fi'il mudhari perbuatan maknanya dia menyampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin. So orang mukmin tu menjadi maf'ulun bih, objek. So objek mesti mengambil mansub ya. Ini dia sebab jamak. Jadi nun tu baris bawah. Jamak nun tak ada baris atas, ingat ya. Bila jamak nun tidak ada baris atas. Dia jamak nun baris bawah diikuti dengan ya nun. Kalau dia singular, baru dia mengambil baris atas. Ya, dia akan mengambil apa? Al-mu'mina. Al-mu'mina. Maknanya tidak ada ya nun. Nun tu baris atas. Itu kalau apa? Kalau singular, kalau seorang. Ya. Baru ada baris atas. Okey, jamak dia tidak ada. Kalau ini dia al-mu'minina, jamak yang ma'rifah. Kalau jamak singular masih lagi ada al-mu'mina baris atas ya. Al-mu'mina itu kalau singular ma'rifah ya. Tetapi kalau dia bukan ma'rifah, dia nakirah ya. Sampai kalau dia menyampaikan berita kepada
seseorang mukmin. Nah, itu dia umum. Dia tidak Dia tidak khusus. Dia tidak dikenal pasti. Dia mengambil bentuk apa? Bentuk tak ada alif lam ta'rifah, dia akan mengambil mu'minan, ya, mukminan. Nah, mukminan tu maknanya bertanwin dan diikuti dengan alif mad. Ya, sebab dia daripada yang ni umum ni. Mukminun yang marfu', kalau dia mansub, dia akan bertukar kepada nun tu dengan tanwin fathah diikuti dengan alif. Sebab dia tidak ada alif lam ta'rifah, dia nakirah. So nakirah dia berbaris fathah dan mesti diikuti dengan alif. Itu tandanya. Nah, apa contoh di dalam ayat-ayat ni, ada tak? Saya rasa ada rasanya. Tengok ada tak mukminan yang berbaris fathah. Ni dia ya. Ni yang saya maksudkan ya. Yang ni nakirah yang mansub. Ya. Ini nakirah yang mansub. Okey. Kalau nakirah yang kalau jamak yang mansub, dia akan rupa dia macam mana? Ada tak contoh di sini? Mansub. Wallazina yu'zunal, ini tak nakirah ya. Ini ada alif lam ta'rifah. Okey. Itu saja ya. Mukminan kalau singular. Kalau jamak, nun ni baris bawah dengan ya nun. Itu dia mukminina kalau jamak ya. Kalau singular mukminan mesti ada alif yang mengikuti tanwin fathah. Ingat ya, dia bila tanwin fathah saja ada alif. Kalau tanwin bukan fathah, dia tidak ada alif. Ya, dia boleh jadi mukminun marfu', dia boleh jadi mukminin tanwin kasrah tapi tidak ada alif. Yang ada alif hanya fathah saja. Bila ada fathah ada alif itu saja. Muskil tuan. Dalam ayat huwa tadi dia. Ya. Bezanya dalam fi'il mudhari' yadribu tu dia tu fa'il dia juga. Ya, apa? Yubashiru tadi ke? Tadi. Wa huwa yubashiru. Mana? Ini wa huwa dengan wa yubashiru. Wa huwa ni ialah isim. Isim. Isim, yang ni fi'il mudhari'. Ni tuan. Minal Quran ma wa shifa. Wa ni ma huwa. Ma huwa shifaun. Huwa ni samalah. Huwa tu dia fa'il lah. Jadi sekarang dalam fi'il mudhari' dia semua ya di situ juga represent dia. Wah. Macam dalam fi'il mudhari' kan. Betul. Dia juga represent pelaku dia lah. Dia pelaku kepada perbuatan tu. You ni, ya ni baris depan adalah pelaku. Dan pelaku tu huwa lah. Dalam konteks ayat ini ma huwa ni dia juga dia. Dia bukan pelaku ya. Dia bukan pelaku. Dia bukan pelaku sini. Dia ni sebab dia bukannya perbuatan. Dia tak ada perbuatan di sini. Ini ayat apa? Ayat nominatif. Dia represent dia juga lah. Memang dia lah sini. Ya. Bukan represent dah. Yang ni dia, memang dia lah huwa tu. Ya, yang sini you ni dia represent. Mengapa dalam fi'il mudhari' ni ya dia tu mengapa dia sedang berlaku dan akan berlaku. Jadi mengapa ya tu di pattern dia di situ ya.
Yadribu, ya. Dalam fi'il mudhari' fa'ilnya ditulis dalam bentuk ya kepada dia. Oh, Mesti ya. berarti ya. Dia bukannya huwa, tak ada. Huwa ni ialah apa? Huwa ni ialah kalimah yang independen, yang tak boleh disambung. Oh, ya. Huwa ni dia tersendiri, ya. Dia tidak disambung-sambung. Tidak disambungkan dengan mana-mana. Yang ni bersambung ni. Ya ni. Cuma dalam fi'il mudhari' kalau ya ada waw nun jung, dia represent Mereka. Kalau ya tak ada waw nun, maknanya singular. Singular. Seorang, dia. Okey, kalau ya ada waw nun, dia ramai. Jadi dia ramai maknanya mereka lah. Mereka, ya, itu je. Cuma dalam wazan, cuma inilah. Wazan akan ditentukan dengan bentuk kata kerja tu, ya. Ya. Contoh ni, shim tu bertasydid, itulah menentukan wazan dia. Wazan dia. Wazan dia ni wazan kedua, ya. Bila wazan kedua, ya kena ambil baris depan. Ya. Wazan pertama, ya baris atas. Kalau wazan kedua, ya kena baris depan. Sebab itulah di sini ya tu baris hadapan, ya. So kalau kita bersesilap baca, kita tak ingat, jangan baca wa ya basyiru, tak boleh, ya. Dan wazan kedua. Dia marfu' lah. Dan dia marfu' lah. Ra baris depan tu tanda marfu' dia. Bagi fi'il mudhari' semua marfu' kan? Tengok keadaan. Kalau perbuatan tu sentiasa, dia akan ambil marfu'. Kalau perbuatan tu belum lagi berlaku, dia akan mengambil mansub. Akan lah. Akan. Akan ataupun supaya, kan? Supaya. Dia akan mengambil mansub baris atas. Betul. Okey. Cuba kita tengok sini ada tak kalimah-kalimah yang baru. Mu'minina. Ni semua ni mansub. Ni saya masuk ke tadi. Mansub yang apa? Yang nakirah. Ya, tak ada alif lam. Jamak dia ambil non. Baris bawah dengan ya non. Aksaruhum mu'minina. Ya, dia jamak dan dia juga mansub. Muskil. Di sini nakirah tak mestinya tanwin lah. Nakirah dia kalau dia mufrad dia tanwin. Sekarang ni dia bukan mufrad, dia jamak. Bila dia jamak, dia kena ada imbuhan jamak ya non ni. So bila ada ya mat, ya, tidak boleh bertanwin lagi sini. Nakirah umum di sini dari segi boleh. Dia nakirah umum. Jadi dalam keadaan yang tanwin tu dia beza sendiri. Maksud tuan tadi? Untuk jamak, ya. Okey, tengok balik, ya. Ini mufrad. Dia ada tanwin. Ni mufrad. Seorang ada bertanwin. Nakirah seorang ada tanwin. Ya. Tetapi apabila syarat bagi nakirah lah, syarat. Syarat bagi nakirah lah. Syarat bagi nakirah, tanda nakirah ialah tanwin lah. Tanwin. Tanwin untuk seorang. Mufrad. Mufrad. Tapi nakirah jamak dia tak boleh sebab jamak dia ada imbuhan ya non ni untuk menjamak, ingat tak? Ya. Bila ada ya non ni tidak boleh bertanwin lagi dah. Sebab dia mengikut mat ya, dia berkait dengan hukum tajwid dah sekarang. Kalau kita tulis katakanlah non ni bertanwin baris bawah dengan ya non, salah lah. Tajwid tak ada macam tu, ya. Adakah ada hubungan dengan konteks ayat juga? Yang baris bawah, kenapa dia tak bertanwin tu tajwid.
Ya nun menentukan jamak lah. Kenapa dia mansub? Itu konteks ayat Nahu. Oh. Ya Ya nun menentukan jamak lah. Ya nun tu menunjukkan jamak. Jamak mansub. Kalau konteks saya dia akan contoh tadi. Dalam konteks ayat dia mengambil mansub. Kenapa? Dia adalah khabar kepada kana ni. Oh, khabar kana ya. Ada kana ni kan ya. Kana aksaru, aksaru tu ialah isim kepada kana, sebab tu dia mengambil marfu'. Bila marfu' dan khabar dia ialah mansub. Sebab itulah mu'minina. Ijaan sama dengan majrur ya. Majrur, ingat, majrur dengan mansub ijaan sama, tetapi konteksnya apa? Berbeza ya, berbeza. Okey, majrur macam mana? Ni majrur. Ada mina, ada harfun jar, mu'minina, ni majrur. Yang ini mansub. Yang ni majrur sebab ada li harfun jar, ni adalah majrur. Okey. Mu'minina sini pun sama, dia khabar kepada kana ya. Kana boleh jadi singular, kana boleh jadi jamak. Ya, jadi kanu bermaknanya kana yang jamak. Ada waw alif ziyadah ni. Dia menjadi so ini ayat kana ya. Ayat kana, jadi waw dan alif zaidah ni sebagai isim dia, isim kana. Lepas tu khabar dia mu'minina, dia menjadi mansub. Kalimah yang muskil tu. Kalimah yang kana aksaruhum, mereka. Hum ni nak memenuhi aksaru ni supaya dia menjadi idhafah. Okey, apa kemuskilan dia? Hilang ya. Okey. Ya, okey. So ini apa? Tengok limu minin, ini majrur yang nakirah ya. Li mu'minin dia majrur nakirah. Lam ni lam harfun jar. Jadi bila dia tidak jamak, dia tidak ada penambahan ya nun, jadi dia bertanwin. Ya, dia bertanwin. Kalau dia jamak, dia gugur tanwin dan ada imbuhan ya nun, li mu'minina. Itu kalau yang jamak. Sekarang ni adalah nakirah ya. Nakirah yang majrur. Mukminin tu makna dia sama, iaitu orang beriman ya, tapi konteks dia berbeza. Sebab tu kena belajar i'rab ni ya, kaedah-kaedah dan i'rab tu supaya kita memahami konteks ayat tu pun. Kalau ikut terjemahan dia sama je, iaitu orang beriman, bagi orang beriman ya. So limu'minin bagi orang yang beriman, limu'minun pun bagi orang beriman, limu'minan pun bagi orang yang beriman. Tapi tiga orang beriman tu ialah dalam konteks yang berbeza. Okey. Ni yang saya masukkan tadi, bila dia jamak ya, lil mu'minina. Itu kalau bila dia majrur, jamak yang majrur. Kalau dia mufrad, lil mu'minin, ada tanwin, tak ada ya nun, ada bertanwin. Okey. So semuanya kalimah yang sama ya, yang di mukmini dikongsikan di sini. Okey. So lepas tu kita akan ini muka surat, dia okay, kita nak tahu dia muka surat dia, kita tekan sini. Lepas tu ambil concordant ya. Concordant maknanya dia kumpul dalam kumpulan tu saja. Ya.
So yang ni list yang sama. Itu muka surat pertama tadi ya. Kalau kita pergi muka surat kedua, ya, tuan-tuan akan tengok kalimah yang sama ya. So tak ada perkara apa kalimah yang berbeza, cuma konteks saja nak kita faham di dalam ayat ya. Mukminun tapi mukminin yang kita dah jumpa tadi. Okey, bi mukminin pun sama, ba tu ialah harfun jar sebab tu dia mengambil majrur yang mufrad. Ya. Okey. Saya muskil bukan muskil soalan. Sebagai surah Al-Mu'minun tu. Ya. Jadi di sini ada yang tuan pamer ni, ada juga daripada surah Al-Mu'minun tu. Mana? Dalam ni surah Al-Mu'minun. Ada juga kalau dalam surah Al-Mu'minun ada kalimah mu'minun tak? Ada kan? Apa dia? Allazi Ayat yang pertama tu kan qad aflahal mu'minun. Qad Al-Mu'minun ya. So adalah, mesti adalah dalam senarai ni. Ada. Kalau nak ingat apa surah Al-Mu'minun surah ke berapa? Benih ya, 23 kan? Al-Mu'minun ialah surah 23. Tengok sini, ayat yang pertama tu adalah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Bermakna dalam senarai tadi mesti ada senarai apa? 23 ayat 1 kalimah yang ketiga. Maknanya 23 1 3. Cuba kita tengok dalam senarai itu ya. Mesti ada lah ya. Tengok 21. Ni belum sampai ya. Ni baru 16. Ni muka surat kedua tak sampai lagi 23. Tak sampai. So kita buka surat ketiga, tengok dia sampai tak ketiga. 18 20 ni sampai ni. Ni dia. 23 1 3. Ini surah Al-Mu'minun lah ya. So kalau kita tengok ayat tu samalah. Qad aflahal mu'minuna. Ni Al-Mu'minun lah. Ya. Dan dia 23 ada berapa kali? 2 kali ya. Satu ayat 1, satu lagi ayat ke 38. Surah Al-Mu'minun. Dan ayat 38 dia gunakan dalam konteks ayat apa? Iftara 'ala Allahi kaziban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Ya. Okey, ini sebahagian pada ayat. Kalau nak tengok ayat yang penuh, tekan di sinilah. Ya, tekan di sini. Tu yang in huwa illa rajulun iftara 'ala Allah. Ya, kaziban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Okey. Ustaz nak tanya sikit lah. Okey. Apa ni, kalau kita nak buat ayat, kita kena tengok wazan tu ke? Sebab yang ada ni ayat dah sedia ada. Kenapa? Kalau nak buat ayat biasa sih? Boleh. Kena tengok wazan jugalah. Semua kena tengok. Wazan dia, i'rab dia, kata dasar, kata terbitan dia, semua kenal tau. Supaya dia betul dalam cerita tu lah. Kan? Katakanlah kita nak membuat ayat dia sebagai objek, kan? Dia sebagai objek, dia kena mengambil mansub. Itu i'rab, bahagian i'rab. Tengok ayat apa nak buat ya. Kita kena tahu kedudukan tu lah ya. Kedudukan dia, i'rab dia, dia objek ke, dia subjek ke, dia terikat dengan harfun jar ke. Itu yang saya kata kaedah-kaedah tu yang kita kena belajar. So, bila kita dah mahir tu, boleh kita buat ayat dia. Sama dengan ayat Quran. Bila kita buat tu sama dengan ayat Quran lah. Dan bagus latihan tu ya. Jadi dia akan memantapkan lagi. Jadi maknanya kalau kita boleh buat ayat bermakna bila tengok Quran memang kita dah tahulah.
Yang saya ceritakan tadi, itulah konteks-konteks dia ya. I'rab dia, penulisan bentuk ejaan dia tu, kadangnya baris dia tu juga menentukannya, kedudukan dia, kan. Saya kan nak tahu, maknanya ulama yang mengarang doa-doa tu dia campur ayat dan juga ayat dan bentuk ayat. Betul lah. Ayat doa tu sama dengan ayat Quran. Dia punya bahasa dia ya. Maknanya ulama mengarang ikut dasar ni lah. Sama dasar. Nahu, Zoroh, Nahu, Soroh dengan tajwid dia sama. Macam tu kita tengok ni doa tu. Dan doa tu dikarang diolah oleh ulama tu. Macam tuan tahu dah beza tu kan. Dia beza kan. Dan kita tahu dah semua dalam bila dia buat dikarang tu, di mana dalam doa, dalam semua dalam Quran kan. Doa tu ada doa yang ambil daripada Quran. Ya. Dan ada doa yang bukannya daripada Quran, dia ambil daripada hadis Nabi. So Nabi yang berdoa, jadi ulama ambil doa tu daripada hadis lah. Yang mana yang tidak ada dalam Quran tu, jadi dia ambil pada Nabi lah. Yang macam doa yang saya bacakan tu, Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana, tu ialah hadis Nabi. Nabi membaca doa tu ya. Jadi ulama ambil guna pakai itu sebagai doa untuk memulakan bacaan Al-Quran. Ya, ada doa yang memang ambil daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, tu daripada Al-Quran. Itu pun doa juga. So bahasa dia samalah. So bila kita belajar memahami bahasa Al-Quran, maknanya kita akan mahir bahasa Quran, bahasa doa dan bahasa hadis. 3 in 1. Doktor, secara basicnya kan kita nak buat macam yang kawan tu tanya tadi tu, kita nak buat ayat dia mesti ada objek dengan subjek kan? Tak semesti. Tak mestinya. Tak semesti. Tengok ayat apa nak buat. Ayat ni banyak jenis ayat ya. Ya. Ada ayat mubtada dengan khabar je, tak ada fa'il, tak ada fi'il. Kan? Dia seorang alim, contoh kan ya. Dia seorang alim. Tak ada kata kerja pun. Kalau dia seorang alim, jadi ayat dia macam mana? Wa huwa alimun. Itu saja. Boleh tuan bagi guideline untuk ni benda ayat. Okey, belum lagi. Kita tak sampai lagi. Sekarang ni kita nak fokus ayat Quran dulu ya. Bila tuan-tuan faham ayat Quran ni, bolehlah membina ayat tu. Sebab sekarang ni kita nak memaham ayat Quran dulu ya. Apa yang bahasa yang digunakan dalam ayat Quran tu. Jadi kalau kita nak membina ayat pun samalah. Okey, macam saya kata kalau dalam ayat Quran Allah kata Allahu alimun khabir. Allahu alimun khabir. Ya, Allah tu sangat maha mengetahui lagi maha mengetahui segala-galanya. Khabir ni dia secara menyeluruh ya. Jadi Allah, jadi kalau kita nak kata tukarkan Allah kepada dia, tukarkan pada huwa. Wa huwa alimun khabir. Kan? Kalau nak tukarkan buat ayat, bukan dia maha mengetahui, tapi dia maha agung. Tukar sajalah. Alimun jadi azimun. Rahimun, hakimun. Boleh tukar semua tu ya. Sebab dia khabar kepada huwa tadi. Boleh tukar bila kita dah faham. Okey.
sekarang ni dah lebih masa saya nak tunjukkan apa saja ya. Masuk ini muka surat ketiga, tuan-tuan tengok kalimah yang sama ya. Nampak ya, kalimah yang sama. Tadi pun kita jumpa wama kana aksaruhum mukminin, tadi pun banyak kali di muka surat yang kedua tu. Ini sekarang muka surat ketiga, kalau kita pergi muka surat keempat pun dia masih berulang juga. Ya, cuma kita nak faham konteks saja. Kalau ala ni bermakna sini majrur lah. Ya, wa kana bil mukminin ni majrur sebab ada bi tu, ya. Majrur. Rahimah kenapa dia mansub? Sebab dia khabar kepada kana. Itu konteks yang kita nak faham dia ya. Otherwise kalimah tu adalah dibangun pada 3 rakaat yang sama, semuanya mengambil konteks isim, fa'il, wazan keempat. Sebab tu bentuk dia lebih kurang sama ya, lebih kurang sama. Perbezaannya hanya konteks saja. So kita nak memang tadi mukminan pun kita dah tahu tadi ya, mukminan kita ini adalah mansub ya, dakhala baitiya mu'minan. So dia mansub kenapa? Ya, dia adalah dakhala ni dia telah masuk ya, baitia ni maknanya rumahku. So dia sini menjadi mansub yang seorang tu yang disuruh masuk ke dalam rumah tu ya. Okey, so bermakna dia 4 muka surat sajalah ya, 4 muka surat. So kita selesai ya membahaskan kalimah-kalimah ini. So minggu depan kita akan buat tajuk baru, iaitu yang muannas pula. Muannas kita akan mulakan dengan contoh yang mana tadi, yang di atas, yang ini ya, yang ada ditulis berapa banyak tadi? 22 ni ya, 22 contoh. Ini satu muka surat habis ya. Kita akan tengok beberapa kes sebab ejaan dia, konstruk dia sama, konteks saja berbeza. Kadang-kadang ada mukminatun, kadang-kadang ada mukminatin, kadang-kadang ada isim makrifah al-mukminat ya, dan sebagainya. Kadang-kadang ada bentuk jar wa majrur ya, menjadi majrur, kadang-kadang bentuk idhafah sebab dia objek dan sebagainya. Ya, so itu kita boleh lihat mula minggu depan. Mungkin satu minggu habis ya, yang tu bahagian tu. Cuba kita tengok. Ni dia belah bawah ya. Ni dia. Ni tuan-tuan boleh tengok ni al-mu'minat ni, mulanya wal muhsanatu ya, mu'minati. Ni dia kalimah-kalimah dia ya. Yang ni tambah waw saja ya. Yang ni beza dia, yang ni ialah majrur sebab ada min. Yang ni tidak dia marfu'. Kenapa? Dia tidak ada harfun jar. Dia sambungan kepada wal mu'minuna yang marfu', iaitu lelaki-lelaki yang beriman. Lepas tu ditambah waw atifah, tambah dengan perempuan-perempuan yang beriman. So di sini marfu', so di sini mestilah marfu'. Itu mengapa dia digunakan dalam konteks ayat tu. Kalau kita nak membuat ayat pun samalah. Ya, bila kita buat yang mukminun tu dalam konteks marfu', bila kita nak tambah muannasnya yang jamak tu pun mesti juga dalam marfu', iaitu wal mu'minatu. Jangan wal mu'minati. Tak boleh, grammar dia salah. Yang ni marfu', sini tak boleh marfu'. Salih. Sini marfu', sini tak boleh majrur. Dia kena marfu' juga. Kenapa dia marfu'? Sebab ada waw ni ya. Waw ni yang berfungsi sebagai menyelaraskan item pertama dengan item kedua, mesti selaras. Tak boleh satu marfu', satu majrur ataupun satu mansub, tak boleh. Dia kena ya, dua-dua sekali. Ya. Sebab tu di sini sebagai contoh, ni waw atifah juga. Waw atifah di sini, tengok lelaki mukmin tu ialah mansub. Ini mansub ni ya.
So bila lelaki mukmin itu mansub, sebab tu wal mukminati, bukannya wal mukminatu. Yang ni mansub, yang ni marfu', yang ni majrur. So majrur untuk muannas yang jamak dengan mansub untuk muannas yang jamak pun sama tulisan dia. Senang je nak ingat. Mansub dengan majrur sama. Yang berbeza hanya marfu' dengan baris dhammah, itu saja. Ada muskil lagi. Di sini domain na nun alif tu. Domain na sekarang ni dia jamak tu Mana domain? wal mu'minatu ni. Tak ada domain sini. Nun alif tu. Nah. Tak, ini ejaan mukminat. Oh, mu'minat. Bukannya domain tu ya. Dia bukan domain na. Al mu'minatu bi Kan? Perempuan mukmin kita panggil al-mukminat. Ejaan dia, bukannya domain tu. Oh, bukan mu'minat. Walaupun seolah-olah macam domain kan? Ya. Tak ada kena-mengena dengan domain di sini. Oh, tak ada. Okey, na ni lah na yang ni kan, na sama tu, mukminun, mukminatun. Mufrad dia mukminatun. So nun tu adalah mukminatun. Bila jamak tukarkan ta marbutah kepada alif ta. Ta itu ta maftuhah. Ta maftuhah. Ta ni dipanggil ta maftuhah ya. Maftuhah. Ya. Maftuhah kalau singular dia mengambil ini kumpulan ni dia tak ada ni dia. Ni dia marbutah. Nun tadi nun yang ni lah, bukannya nun dhamir. Oh, kan nun dhamir. Mukminatun. Jadi bila tukarkan ta marbutah kepada jamak, dia akan jadi apa? Ditambahlah alif ta tau. Tukar ta marbutah ni kepada alif ta. Dia jadi jamak tu dia dan konteks jamak macam mana tu? Sebab ramai kena jamak lah. Oh, ya. Kalau perempuan tu seorang, mukminatun. Kalau perempuan tu ramai, mukminatun ataupun mukminatin. Oh, ya. Sadaqallahul azim. Ya, tak apa ya. Belajar ni memang kena istiqamah lah kata ya, berterusan ya, sebab memang banyak ilmu-ilmu Al-Quran ni yang kita perlu fahami dan kita boleh aturkan dia elok-elok ya, sebab dia bila banyak sangat nanti jangan sampai keliru pula ya. Banyaknya belajar tu dia sepatutnya makin jelas ya. Makin banyak sebenarnya dia makin menjelaskan. Jangan banyak makin mengelirukan. So something is wrong tu ya. So kita lihat dia tu kena faham konteks-konteks dia tu. InsyaAllah ya kita boleh tambahkan ilmu dan semakin jelas ya kita pemahaman kita kepada Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.